Bismillahirrahmanirrahim. Mengumpul bala tentera setelah membuat keputusan untuk berperang di Uhud. Dan Nabi SAW mengambil pendapat yang mengatakan keluar ke Uhud. Lalu dikumpulkan bala tentera. Kemudian Rasulullah SAW bersembahyang Jumaat, memberi semangat kepada mereka supaya berjuang dengan bersungguh-sungguh, memberitahu kepada mereka bahawa kemenangan itu mestilah di atas kesabaran, memerintah supaya bersedia menghadapi musuh. Orang ramai bergembira dengan ucapan itu. Orang ramai bergembira dengan khutbah itu dan naik semangat. Orang ramai telah mula berkumpul. Penduduk Awali ni kampung di pinggir Madinah, jauh dari Madinah, telah tiba. Setelah selesai menunaikan salat asar, setelah habis sembahyang asar, Rasulullah SAW masuk ke rumah dengan diiringi oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kedua mereka menolong Rasulullah SAW memakai pakaian perang. Nabi pun masuk ke rumah pakai pakaian perang, pakai uniform, pakaian perang, uniform. Lengkap berserban dengan 2 lapis baju rantai. Baju rantai 2 lapis. Baju rantai ni baju yang dibuat daripada rantai besi. Yang rapat supaya tak dimakan oleh pedang, panah, baju rantai. Ini alat perang zaman dulu. Menunjukkan Nabi berikhtiar, berusaha, walaupun dia seorang Rasul. Bukan pakai berjadah begitu. Ada persediaan. Ada baju rantai 2 lapis. Dan membawa pedang. Dan Nabi bawa pedang. Bawa pedang. Setelah selesai, Rasulullah SAW keluar menemui orang ramai yang menunggu. Jumpa orang ramai yang menunggu. Ketika menunggu, Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair, bukan Asid bin Hadir, Usaid bin Hudair, itu salah saja, radhiyallahu anhuma berkata, kamu memaksa Rasulullah SAW keluar. Marilah kita merujuk semula keputusan kepadanya. Bila mereka tengok Nabi siap pakai baju rantai, bersungguh nak keluar. Puak-puak yang mencadang supaya keluar ke Uhud, nak tarik balik cadangan. Dan Nabi sudah buat keputusan menerima cadangan mereka. Ini pandangan ramah. Cadangan Abdullah bin Ubay ditolak supaya berperang duduk di Madinah, tak keluar. Lawang di celah-celah rumah. Nabi setuju pada awalnya, tetapi kebanyakan sahabat, khusus yang muda-muda, lebih bersetuju lawan di luar Madinah. Bila tengok Nabi dah siap, mereka nak tarik balik cadangan. Mereka mencela sesama sendiri kerana telah mengemukakan pandangan yang telah menjadikan keputusan itu. Mereka mari sesak pula, tekan kuat sangat, paksa Nabi keluar daripada Madinah. Apabila Rasulullah SAW keluar, mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, kami tidak mahu menentang pendapat yang telah engkau kemukakan. Oleh itu, ambillah keputusan itu seperti yang kamu kehendaki. Kalau engkau berpendapat lebih baik bertahan di Madinah sahaja, nescaya kami mematuhinya, kata mereka. Tak apalah Rasulullah, kalau Rasulullah nak kita bertahan di Madinah, kami sanggup tarik balik cadangan kami. Tiba-tiba Rasulullah SAW terus bersabda, Nabi bersabda, tidaklah saya kira bagi seseorang Nabi itu, apabila dia telah memakai baju rantai untuk keluar berperang, lalu dia membukanya semula, biarlah sehingga Allah menentukan keputusan di antaranya dan musuhnya.
Nabi tegas. Bila sudah jadi keputusan, tak boleh tarik balik lagi. Sudah jadi keputusan. Keputusannya nak keluar, maka keluar, kata Nabi. Bila aku sudah bersiap nak keluar, mesti keluar. Tak berundur lagi. Allah yang menentukan apa jadi selepas ini. Baginda kemudian membahagikan bala tentera Islam kepada 3 pasukan. Dia bagi 3 pasukan. Menunjukkan bahawa Nabi kita SAW adalah seorang jeneral tentera yang handal. Bukan saja seorang ketua negara. Bukan saja seorang rasul. Termasuk seorang pemerintah tentera yang bijak dengan ilmu peperangan. Dia Nabi buat 3 pasukan. Satu pasukan Muhajirin. Benderanya dibawa oleh Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu. Pasukan yang pertama, pasukan Muhajirin. Iaitulah penduduk asal Mekah dan lain luar Madinah yang berhijrah ke Madinah. Ketuanya ialah Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu. Yang kedua pasukan Aus, pasukan kabilah Aus. Benderanya dibawa oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Benderanya Usaid bin Hudair yang bawa bendera. Ketiga pasukan Khazraj, benderanya oleh Al-Habbab bin Munzir radhiyallahu anhu. Ini pasukan ketiga, pasukan Khazraj. Tentera Islam berjumlah 1000 orang. Jumlah anggota 1000 orang. Di mana 100 orang memakai baju rantai dan 50 orang daripadanya ialah tentera berkuda. Setengah ulama seperti Ibnu Hajar mengatakan bahawa tidak seorang pun di antara tentera Islam yang berkuda kecuali seekor kuda yang dinaiki oleh Rasulullah SAW. Ini mengikut Ibnu Hajar. Semua ulama kata 50 ekor kuda. Ulama kata tidak, ada seekor kuda Nabi saya naik kuda. Dan seekor lagi kepunyaan Abu Burdah. Rasulullah SAW telah menugaskan Abdullah bin Maktum sebagai imam sembahyang sepanjang ketiadaannya. Lantik imam ganti. Menunjukkan imam ni ditunjuk oleh Nabi. Yang ganti imam masa Nabi tak ada, jadi imam masjid ialah Abdullah bin Maktum. Ia seorang sahabat yang buta yang turun surah Abasa wa Tawalla dengan sebab dia. Terkenal dia ni seorang sahabat. Dengan sebab dia di antaranya awal masuk Islam. Dan peristiwa yang berlaku ketika di Mekah, ketika Nabi duduk berbincang dengan pemimpin Quraisy memujuk mereka masuk Islam, tiba-tiba Abdullah bin Maktum yang buta tak nampak datang beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah, alimni mimma allamakallah, beri salam ke Nabi. Dan Nabi menunjukkan muka masam kerana Abdullah bin Maktum yang tak nampak ni ganggu masjid. Lalu Allah Ta'ala turunkan surah Abas wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Telah masam mukanya berpaling kerana datang seorang buta. Turun ayat menegur Nabi. Ini anak. Jadi sahabat ni Nabi lantik jadi imam. Imam sembahyang. Masa Nabi tak ada. Pergi ke Uhud. Setelah segalanya selesai, Rasulullah SAW dan bala tentera Islam pun bergerak. Apabila sampai di Saniyah Al-Wada', satu tempat di Madinah, Saniyah Al-Wada', iaitulah jalan ke arah Uhud, ada bukit sikit di situ. Mereka telah bertemu dengan satu pasukan orang-orang Yahudi yang lengkap bersenjata. Ada orang Yahudi, satu pasukan lengkap bersenjata. Pasukan Yahudi tersebut ingin membantu tentera Islam kerana mereka mempunyai perjanjian dengan sekutu Khazraj. Tetapi bantuan dari mereka ditolak oleh Rasulullah SAW kerana mereka adalah orang-orang kafir. Orang Yahudi datang nak tolong dengan pasukan dia. Yahudi ini penduduk Madinah, dia ada perjanjian dengan Khazraj. Bila ada gaduh, dia janji nak tolong, datang. Pasukan ni Nabi tolak, tak terima. Hadis ni melarang. Nabi tak benar orang kafir tolong.
Tapi dalam peristiwa Fathu Makkah, peristiwa Hunain, Nabi mengambil pertolongan orang kafir. Itu dua, beza. Jadi masa ni masa Islam lemah. Masa Islam lemah, orang nak tolong, Nabi tolong. Masa Islam kuat, Nabi terima orang bukan Islam tolong. Ini satu hikmah yang sangat besar yang kita kena faham dalam ilmu politik. Ilmu politik Islam. Kerana pada masa lemah ni, dia ajak musuh bersama, dia akan gunakan kelemahan kita untuk menguasai kita. Di masa kita kuat, kita ajak bersama dengan kita boleh menguasai dia. Dan boleh ajak dia bersama dengan Islam dan melihat apa dia Islam. Masa kita lemah, boleh jadi macam-macam berlaku. Kalau dia paling tadah, menyebabkan satu mudarat kepada tentera Islam. Ini hikmah yang kita kena faham. Ini perbincangan panjang dalam ilmu politik Islam. Menurut Nabi adalah seorang ahli politik dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham. Orang duduk dengar Nabi ni, orang jadi Nabi ni bodoh. Tu orang tolol, tak erti ni. Orang tak faham. Tak mengaji Islam. Ada pula orang Islam politik tak ada dalam Islam. Nabi tak ada politik pun. Ni lagi tak erti ni. Punah. Nabi diajar oleh Allah Ta'ala semua perkara menunjuk pada orang Islam. Apabila sampai di suatu tempat bernama Asy-Syaikhan, Rasulullah SAW telah memeriksa barisan tentera Islam. Sampai di Asy-Syaikhan berhenti dan Nabi periksa. Periksa barisan tentera. Beberapa orang kanak-kanak yang didapati ikut serta dalam pasukan tentera Islam telah diperintahkan pulang kerana mereka belum mampu untuk berperang. Budak-budak ada ikut juga. Di sana ada budak-budak yang bersemangat ikut lagi perang. Lalu Nabi suruh mereka balik, budak-budak ni. Budak-budak balik rumah. Antara kanak-kanak tersebut ialah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, budak lagi. Usamah bin Zaid, ni cucu angkat Nabi sendiri. Usaid bin Zahir, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Arbah bin Aus, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, bukan bin Abu Sa'id Al-Khudri, bukan bin Al-Khudri, bukan bin itu. Zaid bin Harisah Al-Ansari dan Sa'ad bin Hubad. Ini antara budak-budak yang Nabi suruh balik. Balik. Tapi mereka semangat nak ikut juga budak-budak. Mau balik, mau budak-budak lagi. Balik. Rasulullah SAW kemudiannya telah membenarkan Rafi' bin Khadij dan Samrah bin Jundub untuk ikut serta ke medan perang. Tapi dua budak ni Nabi benar. Ada dua budak, iaitu Rafi' bin Khadij, Samrah bin Jundub, Nabi benar. Ikut serta ke medan perang walaupun mereka masih kanak-kanak. Rafi' bin Khadij dipilih kerana pandai memanah. Rafi' bin Khadij ni dia pandai memanah. Dia kata Rasulullah, saya pandai memanah. Pandai panah. Dia tunjuk. Pandai panah kena balik. Pandai memanah walau dia budak. Panah dah apa? Boleh ikut. Samurah bin Jundub pula berkata, Samurah bin Jundub, walaupun saya lebih kecil daripadanya, tetapi saya lebih kuat daripadanya. Kata Samurah, saya kecil pada dia, tapi saya gagah pada dia. Pasal apa? Benar dia. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka berdua berlawan. Nabi suruh berlawan. Gomor dua orang. Nak tengok. Nabi tahu gomor. Apabila Samurah bin Jundub dapat mengalahkan Rafi' bin Khadij, menang dia sungguh, walaupun kecil. Maka Rasulullah SAW mengizinkan ikut bersama perang. Mu boleh ikut, kata Nabi, berperang. Di sini mereka bersembahyang Maghrib, di situ sembahyang Maghrib, dan kemudiannya bersembahyang Isyak dan mengambil keputusan bermalam di situ, tak sampai Uhud lagi, bermalam di situ. Menunjukkan pergerakan tentera ni sangat strategik. Bukan bergerak ikut suka-suka begitu. Ada peraturan dia, ada cara dia nak mengelurkan musuh. Berhenti. Lalu dibentuk pasukan pengawal seramai 50 orang di tubuh pasukan pengawal. 50 orang waktu malam.
diketuai oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah yang jadi ketua pengawal yang membunuh Ka'ab bin Ashraf. Yang kita baca kisahnya bunuh Ka'ab bin Ashraf. Dalam kisah kita baca dulu. Pemimpin Yahudi. Menjadi ketua. Adapun Zakwan bin Abdul Qis ditugaskan khusus untuk mengawal Rasulullah SAW. Zakwan bin Qis jadi pengawal pribadi Nabi SAW. Zakwan. Sebelum naik fajar, mereka mara ke arah musuh. Belum naik fajar bergerak. Belum naik fajar bergerak. Tujuannya orang tua-tua kata ikut naskah. Orang tua-tua ikut naskah. Nabi naskah apa? Belum naik fajar ni musuh dah nampak. Musuh dah sedar. Musuh dah nampak, musuh dah sedar. Maka dia keluar. Ikut naskah. Naskahnya ialah belum naik fajar musuh tidur, kita bergerak musuh tak sedar. Ini taktik peperangan, kita kena tahu. Tok Bomo belajar naskah juga, nak pergi ke laut mengesing tengok naskah juga. Tu lain tu. Ni perang. Ni bukan begitu perang ni. Ada belajar ilmu naskah, Nabi pakai naskah. Naskah ni untuk perang. Untuk perang supaya musuh tak tahu. Ini taktik perang. Sebelum naik fajar mereka mara ke arah musuh. Setelah masuk waktu sembahyang mereka pun bersembahyang. Mayat subuh tengah jalan. Mayat subuh tengah jalan. Sudah tentulah mayat subuh dalam keadaan yang pendek. Tak baca surah panjang-panjang. Baca surah pendek lah tengah nak perang. Baca surah nak perang pun baca surah panjang juga. Ada tengah terokok sunjuk lekuk musuh mari. Ada cara dia kena faham. Ini. Setelah cahaya siang memancar, tiba musuh melihat mereka sudah hampir sehingga dapat melihat di antara satu sama lain. Bila hari siang, setelah orang kafir tengok ada dekat. Orang Islam dah ada dekat. Ini mengejut. Di saat ini Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, mendedahkan sifat munafiknya dengan berundur bersama-sama pengikutnya berjumlah 300 orang. Ini pemimpin munafik yang jahat. Dia ikut juga Nabi. Sampai tengah jalan dia ajak 300 orang pengikut, lari dah, lari. Tujuan nak melemahkan tentera Islam. Ini ujian daripada Allah. 300 orang. Tujuannya ialah untuk melemahkan semangat tentera Islam dan memberi semangat kepada tentera musuh. Beri semangat pada musuh. Depan-depan musuh dia tunjuk jahat. Di samping dia mengeluarkan kata-kata menghasut supaya orang lain juga berundur dari medan perang. Mai balik, mai balik, mai balik. Ni menghasut, mai balik, balik. Nak melemahkan. Ni kerja orang munafik. Dia perang apa buat nyusah dia balik. 300 orang bukan sikit. Daripada 1,300 tinggal 700. Terdapat juga di kalangan orang yang beriman yang hampir terpengaruh dengan hasutan tersebut. Orang yang lemah iman. Yang lemah iman dia hampir-hampir nak ikut. Hampir-hampir nak ikut. Di antara mereka ialah dua kumpulan dari kalangan kabilah Bani Harith, dari kalangan Aus dan Bani Salamah dari Khazraj. Tetapi Allah menyelamatkan mereka dengan menanamkan iman ke dalam hati, seperti yang diceritakan dalam firman Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Quran, menceritakan Allah Ta'ala selamatkan mereka yang lemah iman ini. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran, idh hammat ta'ifatan minkum an tabshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ingatlah ketika dua golongan dari kalangan kamu ingin berundur kerana takut, kerana pengaruh orang munafik, padahal Allah adalah penolong kepada kedua-dua golongan itu. Kerana itu orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah sahaja. Allah Ta'ala tolong mereka dengan sebab iman yang masih ada dalam hati mereka. Diberi hidayah, tak jadi undur. Tak jadi undur. Abdullah bin Hiram radhiyallahu anhu cuba memberi nasihat dan peringatan kepada orang-orang munafik itu supaya jangan berundur. Abdullah bin Hiram nasihat, jangan lari. Mereka hendaklah menunaikan kewajipan di saat yang genting ini. Tunai kewajipan saat susah ni. Tunai. Tetapi tidak diendahkan. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman,
وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Surah Al-Imran. Maksudnya, dan Allah mengetahui dengan nyata orang-orang munafik, padahal mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadinya peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Padahal mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak terkandung di dalam hati-hati mereka, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ini berlaku lepas itu, bila berlaku perang Uhud, berlaku ada mati, kemudian 7 syahid, kita akan baca kemudian Nabi buru, tentera musyrikin lari, orang Islam balik semula. Bila dia tengok orang Islam masih kuat lagi, buat-buat munafik ni kata, ingat ke tak perang tu kami balik tu. Ni Allah Ta'ala dedahkan hati mereka. Sebenarnya kamu kafir, hati kamu kafir. Tuhan kata, Tuhan dedahkan apa yang ada dalam hati mereka. Tak usah nak nipulah, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kamu. Dengan penyelewengan golongan munafik itu, tentera Islam tinggal lagi 700 orang. 700 orang. Orang kafir 3,000. Islam 700. Rasulullah SAW menuju ke satu tempat yang baik untuk dijadikan markah tentera Islam. Mereka terpaksa melalui pagar kebun seorang munafik yang buta. Rasulullah pilih satu tempat untuk nak buat markas. Di Uhud ni masih ada kampung orang. Ada rumah orang munafik dekat tu. Buta, munafik, buta. Apabila dia menyedari Rasulullah SAW dan tentera Islam melalui pagarnya, dia menyimbah dengan tanah ke arah tentera Islam dan berkata, kalau kamu ini Rasulullah, tidak benarkan masuk dalam pagar ini. Kalau Rasulullah tak pernah masuk dalam pagar, kata dia. Tak pernah masuk dalam pagar. Ini dedah kamu munafik. Para sahabat radhiyallahu anhu tampil untuk membunuhnya. Ada sahabat nak bunuh. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, jangan bunuh dia kerana dia buta mata dan buta hati. Nabi kata tak usah bunuh dia. Mata dia buta, hati buta. Setelah sampai ke tempat, tapi ada juga dalam surah baik yang lain, ada sahabat yang katok kepala dengan busur panah. Jadak tak mendak hati lah katok kepala busur panah. Ada. Setelah sampai ke tempat yang dituju, maka kedudukan tentera Islam membelakangi Bukit Uhud di antara Madinah dan tentera musuh. Kepada siapa yang pergi ke Uhud melawat tempat kubur syahadat, di situ markah tentera, akan menyaksikan Nabi bijak mengatur tentera, mengatur peperangan. Markah tentera Islam dekat Bukit Uhud. Bukit Uhud di belakang. Bukit Uhud di belakang. Di mana Bukit Uhud ni di belakang dia curam, tak boleh nak khabar naik. Bermakna ada pertahanan semula jadi. Musuh nak serang ke belakang tak boleh. Nabi mengambil tempat yang sangat baik, iaitu pertahanan semula jadi, di mana Nabi duduk di tempat markah berhadap dengan musuh, Bukit Uhud di belakang. Di belakang menyebabkan musuh tak boleh serang dari belakang. Menyusun strategi. Langkah yang seterusnya diambil Rasulullah SAW ialah menyusun kedudukan tentera Islam untuk bertempur. 50 orang ahli pemanah sebelum bertempur, sebelum menyerang, dipilih 50 orang ahli pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man Al-Ansari Al-Abdari Al-Badri Al-Ausi radhiyallahu anhu. Telah diletakkan di sebuah bukit kecil yang terletak kira-kira 150 meter dari markah tentera Islam. Nabi menawan bukit kecil dekat Bukit Uhud. Dipilih 50 orang tentera pemanah duduk di atas bukit ini. Ketua dia Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu duduk
jadi pemimpin pemanah. Kepada mereka, pasukan pemanah SAW berkata, lancarkan serangan panah kepada tentera berkuda bagi mengelakkan serangan dari belakang. Kamu hendaklah tetap berada di sini, sama ada kami kalah atau menang, sehinggalah dia perintahkan kepada kamu, jangan tinggal bukit ini. Sama ada tentera Islam menang, tentera Islam kalah, bukit ini tak boleh tinggal. Kena kawal, bukit ini sangat penting dari segi pertahanan untuk mengawal perlindungan kepada tentera yang ada di dalam bukit, untuk kawal supaya tentera berkuda musuh tak mari serang. Kerana dalam peperangan zaman dulu, tentera berkuda ini sangat penting. Tentera yang boleh bergerak cepat. Boleh bergerak cepat, kuda ni lari laju, boleh pintah, boleh kepung dengan cepat. Dan Nabi mengawal tentera berkuda ini dengan bukit yang dikawal itu oleh tentera pemanah, supaya musuh tak boleh serang dari belakang. Jadi tujuan meletakkan pasukan pemanah ya untuk mengelakkan serangan musuh dari belakang dan melakukan kepungan ke atas tentera Islam. Tentera Islam tak ada kepung. Pasukan sayap kanan dipimpin oleh Al-Munzir bin Amr. Manakala sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Sayap kanan Munzir bin Amr, sayap kiri Zubair bin Awam. Serta dibantu oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad. Zubair juga ditugaskan untuk berdepan dengan pasukan berkuda musyrikin. Zubair ditugaskan melawan tentera berkuda musyrikin, yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Walid kafir lagi masa itu. Khalid bin Walid seorang pahlawan yang handal. Masa itu dia kafir lagi. Dia kafir lagi, bila masuk Islam, dia beri gelaran pedang Allah. Kita baca kisah dia kemudian. Dia ni kafir yang pada itu. Dikawal oleh Zubair, yang ketika itu belum lagi memeluk Islam. Sah paling depan, dia serahkan kepada penglima pilihan yang terkenal dengan kepahlawanan dan mampu menghadapi ribuan musuh. Yang duduk depan ialah penglima tentera Islam yang pandai bermain pedang, yang boleh lawan ramah. Seorang boleh lawan ramah, dia letak di depan sekali. Penyusunan tentera yang sebegini rapi telah mendedahkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam bidang ketenteraan. Menunjukkan Nabi bijak dalam bidang ketenteraan. Di mana kita kena sedar, di mana sejarah ni dikaji oleh orang kafir. Akademi tentera di negara barat kaji hak buku kita baca ni. Mereka mengkaji satu persatu, teliti ilmu ketenteraan, bagaimana Nabi mengajar perang kepada tentera Islam, dikaji oleh musuh-musuh Islam. Jadi orang Islam yang ngaji di negeri orang putih, belajar hak orang putih, ambil hak orang Islam. Begitu. Kalau kita orang Islam tak belajar hak kita sendiri. Hak kita sendiri. Ini jadi masalah. Penyusunan sebegini belum pernah dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi suasana yang agak genting itu. Taktik ini tak pernah dibuat oleh orang lain sebelum ini. Ini ilham daripada Allah Ta'ala. Nabi bukan sebarangan. Nabi ini dia dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Bukan saja wahyu, termasuk ilham daripada Allah Ta'ala, dan kecerdikan luar biasa yang Tuhan beri pada Nabi. Rasulullah SAW juga memilih satu tempat yang tinggi sebagai markas pemerintah tentera dan memudahkan baginda melihat gerakan tentera musuh serta memberi arahan kepada tentera Islam. Nabi mengambil markas pemerintah, tempat yang paling tinggi, supaya dapat melihat segala gerak-geri tentera Islam dan tentera musuh, dan boleh mengarah tentera sama ada mara, yang ini undur, yang ini mara dan sebagainya. Ini taktik perang. Tempat yang dipilih Rasulullah SAW juga suka menjadi sasaran musuh. Sebab ini payah musuh nak dapat, nak capai situ. Markah ni macam tempat yang kukuh, tempat yang kuat. Dan memberi semangat. Memberi semangat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tentera musyrikin mengatur persiapan. Abu Sufyan bin Harb yang menjadi panglima tertinggi tentera musyrikin kafir turut mengatur kedudukan tenteranya. Sayap kanan dipegang oleh Khalid bin Al-Walid.
dan sayap kirinya dia beri kepada Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal. Dua-dua ni akhirnya masuk Islam. Ini cerita masa dia kafir. Tentera berjalan kaki dipimpin oleh Sufyan bin Umayyah. Manakala pasukan pemanah dipegang oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah. Bendera di bawah kelelaan Bani Abdul Dar yang pegang bendera. Kabilah Abdul Dar. Abu Sufyan juga telah menghantar seorang pengintip ke dalam barisan tentera Islam. Jatuh spy dia, pengintip. Dengan tujuan untuk memporak-perandakan barisan tentera Islam. Untuk meniupkan daya propaganda. Berita-berita yang boleh merosakkan saf Jamaah Islam dan perjuangan Islam. Pengintip yang ditugaskan ialah seorang munafik yang dikenali sebagai Abu Amir Ar-Rahib. Seorang Madinah, nama dia Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib ini ialah makna dia lebay, tok lebah tapi munafik. Rahib ini ahli ibadat kerana dia berasal agama Kristian, agama Kitabi. Ialah seorang yang berpengaruh di kalangan penduduk Madinah di masa jahiliah. Oleh kerana dia seorang ahli ibadat di masa jahiliah, orang baik, tengoknya baik, pegang pada kitab masa jahiliah, orang yang tarah ustaz, tarah guru, dihormati. Abu Amir ditugaskan supaya mendesak orang-orang Ansar agar meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyusahkan diri untuk melindungi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya orang-orang Madinah jangan ikut Nabi. Jangan ikut Nabi. Apa susah ikut Muhammad berperang-berperang, wak mati je. Siapa mati ke diri ikut Muhammad, ikut apa dia? Wak susah, menyusahkan diri. Dia menghasut kaum Ansar, penduduk Madinah. Tindakan Abu Amir cuba untuk mengambil orang-orang Ansar, menemui kegagalan. Gagal tak berjaya. Apabila orang-orang Ansar dengan tegas berkata, wahai orang fasik, wahai orang fasik, kaulah pengintip yang tidak diberi nikmat oleh Allah. Kamu ni pengintip, Tuhan tak beri nikmat pada kamu, tak beri rahmat pada kamu, celaka kamu. Wahai orang fasik, fasik ni jahat. Kaum wanita musyrikin pula berperanan untuk menaikkan semangat kaum lelaki yang menyerang, yang menyertai perang dengan melaungkan syair-syair yang memberi perangsang. Di mana Abu Sufyan menugaskan wanita-wanita dia, perempuan-perempuan dia supaya menyanyi, memalu gendang dan melafazkan syair-syair, nyanyian, sajak-sajak yang memberi semangat pada kaum lelaki. Dibawa perempuan. Itu pasukan tentera musyrikin. Diatur begitu rupa. Ada gendang. Dan ada penyanyi dia. Penyair dia. Beri semangat kepada bala tentera musyrikin. Pertempuran pertama. Apabila kedua belah pihak hampir bertembung, maka dua belah pihak berhadapan. Ini di Uhud. Tiba-tiba Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari, seorang pahlawan yang terkenal berani di kalangan orang musyrikin, kalangan orang kafir, tampil ke hadapan dengan menunggang unta. Pergi ke hadapan menunggang unta. Beliau telah mencabar tentera muslimin agar menentangnya. Dia cabar lawan. Ini adat peperangan zaman dulu. Dia berlawan sama seorang dulu. Di mana Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari dengan mengundang unta, menunggang unta, naik unta, pergi ke depan, cabar. Siapa dia yang sanggup lawan dia? Cabaran tersebut disambut oleh Az-Zubair, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dengan melompat ke atas unta Talhah, dengan bertempur di atas belakang unta, berlawan di atas belakang unta. Az-Zubair akhirnya berjaya menumbangkan Talhah ke tanah dan membunuh pahlawan musyrikin. Dalam pertempuran yang pertama,
tentera Islam berjaya membunuh pahlawan musyrikin. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan perlawanan yang menarik itu terus bertakbir bila Az-Zubair memenangi perlawanan tersebut, dan disambut dengan takbir oleh seluruh tentera muslimin melihat Zubair berjaya membunuh lawannya. Nabi bertakbir dan sahabat-sahabat bertakbir. Seterusnya bagi dia berkata, sesungguhnya tiap-tiap Nabi ada pembantu yang setia kepadanya, maka pembantuku yang setia adalah Az-Zubair. Likulli nabiyyin hawari wa hawari Az-Zubair. Tiap-tiap Nabi ada pengawal yang setia. Pengawal setia aku ialah Az-Zubair. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat 10 yang dijanjikan syurga. Zubair bin Awam. Pertempuran hebat. Setelah Talhah ditumpaskan, dikalahkan, pertempuran secara terbuka pun berlangsung. Berlaku pertempuran terbuka. Pasukan tentera musyrikin menjadi lemah apabila pemegang benderanya dibunuh silih berganti. Tentera musyrikin lemah bila pemegang bendera dibunuh. Bendera yang dipegang oleh Talhah telah diambil oleh Abu Syaibah, Utsman bin Abi Talhah. Di mana bila Talhah mati dibunuh, Abu Syaibah bin Abi Talhah ambil bendera dan dibunuh oleh Sayyidina Hamzah dengan menetak lehernya sehingga terbelah sampai ke perut. Hamzah tetak leher dia, tajam pedangnya sampai ke perut. Kuat tetakan dia. Bendera itu diambil oleh Sa'ad bin Abi Talhah. Sa'ad bin Abi Talhah pula ambil bendera. Yang ini kafir, orang kafir. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an telah berjaya memanah lehernya. Sa'ad bin Abi Waqqas panah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang pemanah yang handal. Panah kena leher dan dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali itu bunuh. Bunuh. Bendera musyrikin jatuh. Seterusnya bendera itu diangkat oleh Musaffa dengan ain. Musaffa bin Talha bin Abi Talha ambil bendera dan berjaya dibunuh oleh Asim bin Abi Aflan. Asim bin Aflan bunuh dia. Asim ni Islam. Bunuh pemuda Musaffa yang kafir. Akhirnya bendera yang menjadi perangsang bagi tentera musyrikin jatuh ke bumi tanpa ada sesiapa yang mengangkatnya. Jatuh bendera. Para pahlawan yang berbekalkan iman, yang cintakan mati syahid, terus menyerang musuh secara habis-habisan. Laksana air banjir memecah empangan. Mereka melapatkan laungan, aku mahu mati, aku mahu mati, aku mahu mati. Ini syiar, amud. Aku bersedia untuk mati. Ini syiar yang disebut oleh tentera Islam. Tiap-tiap orang melapatkan syiar bersedia untuk mati. Mau mati, mau mati. Ini syiar. Tiap-tiap peperangan ada syiar dia. Disebut tema peperangan. Abu Dujanah yang menerima pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dujanah yang kita baca kisah dia dulu. Nabi tunjuk nak beri hadiah pedang. Masing-masing sahabat berebut nak pedang, Nabi nak beri hadiah. Tiba-tiba Abu Dujanah tampil ke hadapan. Abu Dujanah dapat pedang ni yang diberi oleh Nabi. Telah menunaikan hak pedang itu seperti yang dijanjikannya. Nabi kata, mau ambil pedang ni kena tunai janji. Abu Dujanah menunaikan janji dengan berlilitkan kain merah di kepala. Lilit kain merah di kepala. Beliau membunuh setiap musuh yang melintah di hadapannya. Az-Zubair radhiyallahu an menceritakan. Zubair meriwayatkan. Ini disebut dalam kitab. Zubair yang terlibat dalam perang meriwayatkan keberanian Abu Dujanah. Apabila aku meminta pedang dari Rasulullah SAW, baginda tidak memberinya padaku, padahal aku sepupunya. Bila Nabi tahu pedang aku minta, Nabi tak beri ke aku, pada aku sepupu dia. Anak ibu saudaranya Safiyah bin Abdul Muttalib. Aku ni anak Safiyah bin Abdul Muttalib, mak saudara Nabi, sepupu Nabi lah. Aku minta, Nabi tak beri.
Baginda telah memberi pedang tersebut pada Abu Dujanah. Beri Abu Dujanah. Aku berkata kepada diriku, aku pun kata dalam diri aku sendiri, aku maha mengekori dan melihat apakah yang akan dilakukan oleh Abu Dujanah dengan pedang itu. Aku nak tengok Abu Dujanah buat mana. Sebab dia kata ke Nabi, Nabi kata mu tunaikan hak dia, hak pedang ni. Mu ambil, kena tunai hak. Tunaikan hak dia. Zubair kata aku nak tengok dia buat macam mana. Aku terus mengekorinya. Dia melitkan kain merah di kepalanya dan kemudiannya menyerang musuh dan membunuh setiap musuh yang ada di hadapannya. Setiap musuh yang melintas dia berjaya bunuh. Sehingga dia sampai ke tempat kaum wanita musyrikin. Dapat menembusi barisan tentera musyrikin. Sampai dekat orang perempuan yang duduk di belakang sekali. Beliau mengangkat pedang untuk menetak salah seorang dari mereka. Nak tetak salah seorang perempuan yang kelihatan memberi semangat kepada tentera musyrikin, iaitu Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan. Isteri Abu Sufyan sendiri nak angkat pedang. Abu Dujanah tidak mengenalinya dan menyangka dia lelaki. Ingat lelaki. Tetapi bila Hindun bertempik, dia tidak jadi menetaknya. Bila Hindun bertempik, suara orang perempuan, katanya, aku mahu muliakan pedang Rasulullah SAW. Aku muliakan pedang Nabi, tak boleh tetak orang puang, tetak orang lelaki, kata dia. Ini hebat Abu Dujanah. Hamzah radhiyallahu anhu gugur syahid. Seorang hamba abdi yang bernama Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ialah seorang hamba keturunan Afrika, keturunan Habasyah. Telah dijanjikan oleh tuannya Jubair bin Mut'im, bukan Mut'am, Mut'im. Mut'im, betul aja. Bukan Mut'im. Jubair bin Mut'im, tuan dia, akan dimerdekakannya seandainya dia dapat membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membunuh bapa saudaranya Tu'aimah Adi di perang Badar. Pak dara dia mati. Pak dara kepada Jubair bin Mut'im. Dia nak tutup bela, dia upah Wahsy bunuh Hamzah. Wahsy ialah seorang hamba yang mahir melontar tombak. Wahsy ini seorang pelontar lembing yang bijak. Pelontar lembing yang bijak. Dan menyertai perang semata-mata untuk membunuh Hamzah. Dia masuk perang Badar semata-mata nak ambil upah, nak bunuh Sayyidina Hamzah, bukan nak bunuh orang lain. Dalam peperangan itu dia tidak menghiraukan orang lain. Dia tak hirau orang lain, tetapi mencari Hamzah bagi mendapatkan peluang untuk menikam curi dari belakang, di balik pokok-pokok dan batu besar. Tujuannya bunuh Hamzah. Bersinun balik pokok, nak lancar lembing, tikam curi. Akhirnya dia mendapat peluang yang dicari ketika Hamzah sedang bertempur dengan Simak bin Abdul Uzza. Hamzah sedang bertempur dengan Simak bin Abdul Uzza. Setelah Hamzah berjaya membunuh Simak, tombak Wahsy telah mengenai perutnya sehingga terburai keluar. Walaupun dalam keadaan tenat, Wahsy berjaya melontar lembing, tikam curi dan tembus perut Hamzah, terburai perut dia. Beliau berjalan menuju ke arah Wahsy, tapi tidak berdaya berbuat apa-apa, lalu dia gugur menyambut panggilan ilahi sebagai penghulu syuhada. Wahsy mengambil tombaknya yang berlumuran darah, pulang ke Mekah untuk memerdekakan dirinya. Wahsy balik ke Mekah dengan lembing melonggar, tunjuk ke tuan dia, aku bunuh dah, merdeka. Wahsy ini ada hadis Nabi bersabda, innallaha yadhhak al-qatil wal maqtul fil jannah. Allah Taala ketawa orang yang membunuh dan dibunuh masuk syurga, kata Nabi. Macam mana pula yang tukang bunuh masuk syurga, yang kena bunuh masuk syurga? Iaitulah Wahsy. Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah. Hamzah mati syahid, masuk syurga. Masuk syurga. Dan Wahsy masuk Islam.
Bila Nabi buka Mekah, lalu dia takut nak berjumpa dengan Nabi kerana bunuh pak saudara Nabi, tak berani. Lalu dia beritahu kepada dia bahawa Rasulullah ni seorang yang pengampun, yang pemaaf. Kalau mu pergi masuk Islam, dia maafkan padamu. Lalu dia pergi berjumpa dengan Nabi dan dia masuk Islam. Masuk Islam dan Nabi maafkan dia. Tapi kata Nabi, mu jangan duduk Madinah. Aku tak boleh tengok mu. Tak boleh tengok kerana bunuh pak saudara dia. Nabi tak boleh tengok Wahsy ini kerana bunuh pak saudara yang sangat dia kasih. Tapi Wahsy berunduk dan Wahsy-nya membunuh Musailamatul Kadzab, iaitulah orang yang mengaku jadi Nabi dalam peperangan murtad zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahsy. Ini hadis ni nafsirkan. Walaupun sehingga Allah dan Rasulnya telah syahid, tetapi tentera Islam terus dapat menguasai peperangan itu. Walaupun Sayyidina Hamzah tidak ada, tentera Islam boleh menguasai keadaan. Di antara para mujahidin yang bertempur itu ialah seorang pemuda yang baru berkahwin. Ketika baru sahaja berbulan madu dengan isteri yang dicintainya, tiba-tiba kedengaran seruan jihad di medan perang Uhud. Tetapi dia lebih cintakan Allah dan Rasulnya, baru kahwin. Lalu terus menyambut panggilan jihad dan tidak sempat mandi junub, tak sempat mandi wajib, baru kahwin. Pemuda itu ialah Hanzalah bin Abu Amir. Hanzalah bin Abu Amir, yang Abu Amir Al-Fasiq yang munafik tadi. Ayah dia munafik, anak dia Islam. Anak dia Islam. Walaupun ayahnya munafik, tetapi dia tetap menjadi orang yang beriman, yang setia dengan Rasulnya. Telah ditakdirkan oleh Allah berlaku dah kepada Hanzalah ketika dia mara merempuh pertahanan musuh sehingga hampir berjaya membunuh ketuanya Abu Sufyan bin Harb. Tetapi Allah telah mengurniakan kelebihan syahid kepadanya, mati syahid. Hanzalah ni kita baca kisahnya ialah mayat yang dimandikan oleh malaikat. Malaikat kata aku tengok, Nabi kata aku tengok malaikat memandi Hanzalah. Kerana dia tak mandi wajib. Mandi Hanzalah, dimandi oleh malaikat. Ini di antara peristiwa yang berlaku dalam perang Uhud. Tentera pemanah ditugaskan mengawal bukit, menjalankan tugas mereka dengan berkesan. Apabila mereka berjaya memanah dan menggagalkan 3 kali usaha tentera musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dan Abu Amir Al-Fasiq untuk menyerang dari belakang, di mana tentera pemanah yang ditugaskan oleh Nabi supaya bertahan di belakang di bukit pemanah. Kalau kita pergi di bukit Uhud, ada bukit kecil dekat bukit Uhud. Bukit Uhud ada bukit kecil, itu bukit pemanah. Tapi malangnya kerajaan Saudi dia tak jaga tempat-tempat sejarah ni. Dia sodok dengan bulldozer. Jadi punah dia biarkan orang mendirikan bangunan-bangunan di situ. Kerana pada anggapan dia tempat sejarah ni bid'ah. Bid'ah belaka. Bid'ah ni bid'ah ni bid'ah. Jadi dia ada bukit kecil. Bukit kecil ni duduk hampir bukit Uhud, itu jadi markah tentera pemanah. Di mana tentera pemanah berjaya menghalau 2 kali percubaan tentera berkuda musyrikin untuk serang dari belakang. Di mana dekat situlah markah besar Nabi dan sahabat-sahabat yang memimpin tentera duduk di markah besar. Tentera muslimin terus dapat menguasai keadaan walaupun pahlawan musyrikin berhempah pulas untuk menyelamatkan keadaan tetapi gagal. Bendera yang tumbang tidak dapat diambil lagi. Akhirnya barisan tentera musyrikin lain bertempiaran dan Allah memberi pertolongannya kepada tentera Islam. Cita-cita kaum musyrikin untuk membalas dendam telah hancur berkecai. Kalah tentera musyrikin dalam perang Uhud ni. Hancur berkecai. Pasukan memanah melakukan kesilapan. Pasukan pemanah buat kesilapan. Barisan tentera musyrikin yang bertimbaran lari meninggalkan medan pertempuran
telah meninggalkan harta-harta mereka. Oleh kerana perangai orang musyrikin ni, nak suruh semangat berperang, dia bawa harta. Bawa barang berharga, di samping unta, kambing-kambing letak belakang, supaya ada semangat mempertahankan harta. Bila mereka berundur, mereka meninggalkan harta-harta di belakang. Meninggal, larikan diri. Apabila melihat para tentera Islam berebut-rebut mengambil harta, hak yang ada dibiki, hak lain kejar musuh. Hak duduk situ pun barang yang orang musyrik tinggal. Barang dia, pun burung harta. Pasukan pemanah yang berada di atas bukit tidak dapat mengawal perasaan. Hak duduk atas bukit, Nabi pesan jangan tinggal bukit ini. Walaupun jadi jangan tinggal bukit ini. Nabi kata, ini penting. Bila tengok kawan-kawan bawah duduk kutip barang orang tinggal ni, harta, barang, menyebabkan mereka tak tahan. Ada di antara mereka telah berkata, itu dia harta rampasan. Mari kita pergi mengambilnya. Sahabat-sahabat kita telah menang, kita dah menang dah. Ketua pasukan memanah Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu yang mengambil berat tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada mereka, apakah kamu telah lupa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lupa perintah Nabi. Rasulullah dah pesan jangan tinggal tempat ni, kata ketua mereka. Tetapi kebanyakan mereka tidak mempedulikan ucapan itu, kerana merasakan bahawa mereka telah menang. Kita menang tak apa dah. Ni godaan harta benda. Kita dah menang dah, harta dah ada, berebut harta, tinggal tugas. Ni bahaya. Zaman ni pun super lah juga. Dia berebut ke benda ni, lupa pada tanggungjawab kita mempertahankan Islam. Ini penting. Jadi perang Uhud Allah Ta'ala ajar ke kita, kena faham. Jangan bila sudah menang, tengok harta tinggal, kewajipan perjuangan. Balah pula berebut harta. Akhirnya sebahagian besar dari tentera pemanah telah meninggalkan bukit itu untuk mengambil harta rampasan perang. Meninggalkan Abdullah bin Jubair bersama 9 orang tentera Islam. Tinggal 9 orang. Jumlah tentera yang turun ialah 40 orang. 40 orang sama sekali. Tentera yang turun, tinggal 9 orang. 9 orang nak jadi apa? Khalid bin Al-Walid yang mengepalai tentera berkuda musyrikin sentiasa mengintai peluang, mengambil kesempatan membuat serangan kilat. Khalid bin Walid yang menunggang kuda, pasukan dia mengintai. Tentera pemanah sudah meninggalkan tempat. Serangan yang pantas telah mengugurkan Abdullah bin Jubair dan 9 orang tentera yang bertahan di bukit itu. Khalid dengan tentera berkuda terus menyerang dan membunuh 9 orang, gugur syahid, mempertahankan bukit. Serangan yang telah berhenti itu mula kembali dan bendera tentera musyrikin diangkat semula. Orang yang berunduk dilaung supaya berpaling menyerang semula. Keadaan sungguh mencemaskan ketika Rasulullah SAW dikawal oleh beberapa orang sahabat saja. Yang ada di markah beberapa orang sahabat saja. Musuh sudah datang. Di saat-saat yang begitu genting, Rasulullah SAW mempunyai pilihan, sama ada berundur menyelamatkan diri dan terus berjuang. Ada 2 pilihan. Sama ada berundur menyelamatkan diri, ambil langkah baru, atau berlawan. Rasulullah SAW telah membuat pilihan kedua, iaitu terus berjuang. Sambil melaungkan kepada para sahabat, marilah kepada aku, mari padaku, aku Rasulullah, mari sini, aku Rasulullah. Halumma ialah ana Rasulullah. Laungan Rasulullah didengar bukan saja oleh kaum muslimin, tetapi juga oleh tentera musyrikin. Bila dengar suara Nabi, orang Islam tak pernah dengar, orang musyrikin dengar. Dengar suara Nabi, tahulah Nabi duduk situ. Bila tahu Nabi duduk situ, menyebabkan mereka melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hanya dikawal oleh 7 orang sahabat dari kalangan Ansar. 7 orang sahabat kalangan Ansar.
Dan 2 orang dari kalangan muhajirin. 7 Ansar dan 2 muhajirin. 9 orang saja yang kawal Nabi pada masa itu. Berpegangkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang berperang bersama-samaku, maka dia bersama-samaku dalam syurga. Nabi kata, barang siapa yang perang dengan aku, masuk syurga hari kiamat. Seorang demi seorang. Para sahabat kalangan Ansar gugur syahid. Sehingga yang ke-7, iaitu Yazid bin As-Sakan, rebah kerana luka parah. Namun begitu dia tetap mempertahankan Rasulullah sehingga dia gugur syahid. Dibantalkan kaki Rasulullah SAW. Syahid atas kaki Nabi, kepada kaki Nabi. Setelah orang yang ke-7 gugur syahid, tinggal lagi 2 orang sahabat mempertahankan Rasulullah SAW, yaitu Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tinggal 2 orang. Walaupun hanya berdua, kekuatan dan keberanian mereka menyamai bilangan yang ramai. Tapi 2 orang ni hebat, boleh lawan ramai. 2 orang ni memang pahlawan yang hebat. Walaupun 2 orang boleh lawan orang ramai. Sa'ad bin Abi Waqqas yang pintar memanah telah melancarkan serangan panah yang bertubi-tubi ke arah musuh. Sa'ad yang terkenal dengan bijak memanah menggunakan panah habis-habisan. Rasulullah SAW telah bersabda padanya, "Panahlah wahai Sa'ad, aku tebuskanmu dengan ayah dan ibuku." Panah wahai Sa'ad, ayah dan ibu dari tebusan. Adapun Talhah pula bertempur dengan perang, menyamai kekuatan 11 orang pahlawan. Ini kehebatan Talhah. Dia menentang musuh sehingga tangannya luka dan putus jarinya, serta mendapat 39 liang luka di badannya. 39 luka badan dia, tapi tak mati. Kepada beliau, kepada Talhah SAW bersabda, "Kalau aku menyebut Bismillah, nasib malaikat akan menjulangmu dengan diperhatikan oleh orang ramai. Kalau aku sebut Bismillah, malaikat menjulang wahai Talhah." Dengan keberaniannya itu, Talhah telah digelar sebagai syahid yang masih hidup di dunia. Walaupun dia tak mati syahid, luka banyak, dia anggap syahid hidup. Akhirnya beberapa orang sahabat dapat menembusi kepungan musuh dan menghampiri Rasulullah SAW. Akhirnya baru orang sahabat dapat datang mengawal Nabi. Orang pertama sekali sampai ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diikuti oleh Abu Ubaidah, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Talib, Sahal bin Hanif, Malik bin Sinan, dan juga seorang sahabat wanita, iaitu seorang sahabat perempuan, Ummu Imarah Nusaybah binti Ka'ab. Dia ke tempat Rasulullah SAW bersama-sama suami dan anak-anaknya. Walaupun luka dan kehilangan seorang anaknya, Nusaybah terus berjuang mempertahankan Rasulullah SAW. Anaknya Imarah telah dahulu syahid, anak dia syahid. Berpantarkan Nabi Rasulullah SAW, berpantarkan kaki Nabi SAW, telah mendoakan kerahmatan kepada Nusaybah sekeluarga. Dan Nusaybah telah menyahut doa itu dengan bertanya, "Ya Rasulullah, doakan kami sekeluarga bersamamu dalam syurga," kata Nusaybah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ya, kamu sekeluarga bersamaku dalam syurga," kata dia. Dapat kelebihan. Kita kena sedar di antara masa yang diperkenankan doa masa berperang dengan musuh. Yang doa para Nabi bukan berangan. Antara masa perkenaan doa ialah lepas ibadat, lepas sembahyang, lepas puasa, masa perkenaan doa. Antaranya masa bertempur dengan musuh, masa perkenaan doa. Jadi Nusaybah suruh doa supaya dia anak beranak masuk surga. Nabi doa anak beranak masuk surga. Doa seorang Nabi dia terima oleh Allah Ta'ala. Abu Dujanah pula telah menjadikan belakangnya sebagai perisai bagi melindungi Rasulullah SAW, sehingga jasadnya menjadi sasaran panah dan mata pedang musuh. Abu Dujanah terus melindungi Nabi dengan tubuh dia. Sanggup dengan Nabi dengan tubuh dia, sehingga nak panah kena belakang dia, kena tetakkan musuh demi mempertahankan Nabi SAW. Inilah saat yang paling cemas
dan secara hidup Rasulullah SAW. Tentera musyrikin bertubi-tubi menyerang Rasulullah SAW dan mencari peluang untuk membunuhnya. Mereka cari peluang untuk bunuh Nabi sehabis-habisan. Walaupun mereka tidak berjaya membunuh baginda, Rasulullah SAW telah patah gigi depannya, pipinya luka dan kepalanya berdarah. Sambil menyapu darah Rasulullah bersabda, bagaimanakah boleh selamat kepada kaum yang telah memecahkan muka Nabi mereka sehingga berdarah? Nabi kata. Serentak dengan itu Allah SWT menurunkan firman, laisa laka minal amri syai'un aw yatub alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Turun malaikat Jibril bertemu ayat. Tidak ada sedikit pun campur tangan di dalam urusan mereka itu, atau telah menerima, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Wahai Muhammad, mereka orang yang zalim. Menurut riwayat At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda pada hari itu, Allah sangat murka pada hari ini kepada kaum yang melukakan muka Rasulnya. Setelah diam, serta Rasulullah bersabda, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka melakukan demikian kerana tidak mengerti. Nabi sabar, minta Allah Ta'ala hidayah pada kaum dia sendiri yang mencederakan dia. Sementara itu Malik bin Sinan, salah seorang yang tinggal, yang mengawal Nabi, telah menghisap dan menahan darah Rasulullah SAW. Malik bin Sinan tahan darah Nabi dan mengisap darah Nabi. Isap darah Nabi. Bangunlah ni. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang darahnya bersentuh dengan darahku, dia tidak disentuh oleh api neraka. Dapat kelebihan pada dia. Barang siapa darah dia bercampur darah aku, tak masuk neraka, Nabi kata. Ini kelebihan dia. Di saat yang cemah ini, Rasulullah SAW berjaya mencederakan sehingga membawa maut kepada seorang musuh yang bernama Ubay bin Khalaf. Apabila Ubay datang menyerang Rasulullah SAW, di mana tidak sempat para sahabat bertindak, tapi Rasulullah SAW telah berjaya menentangnya. Dalam perang ni Nabi bunuh seorang. Nabi lawan sendiri, iaitulah Ubay bin Khalaf. Dia bunuh Nabi dalam perang ni. Musuh menyebarkan berita palsu. Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang banyak dalam surah Al-Imran peristiwa ni. Antara firman Allah Ta'ala, itu sa'iduna wa la talwuna ala ahadin wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. Ingatlah ketika kamu berunduk sehingga tak berpaling ke belakang dan Rasul mengenjuru kamu di belakang kamu, sila datang aku Rasulullah. Disebut tadi, aku Rasulullah. Kamu dalam keadaan sedih menerima pukulan itu, supaya kamu jangan berduka cita apa yang menimpa kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu amalkan. Kemudian Allah menurunkan ke atas kamu rasa mengantuk sebagai satu keamanan. Allah tak jadikan setengah sahabat tu mengantuk sebagai suatu keamanan. Mari mengantuk, tengah-tengah begitu jadi mengantuk. Terlelap, kemudian jadi kuat balik. Ini pertolongan Allah Ta'ala.
Setengah mereka menyangka dengan sangkaan yang buruk, sangkaan jahiliah, bila disebut Nabi sudah mati. Musuh menyebar berita palsu. Di saat yang genting ini, tiba-tiba musuh menyebarkan berita tentang wafatnya Rasulullah SAW. Ada yang kebingungan dan tidak dapat bertindak untuk menentang musuh bila dengar Nabi mati. Bingung. Ada yang semakin bertambah semangat untuk mati syahid. Antara Anah bin An-Nadar, bukan bin An-Nadar, ada An-Nadar. Beliau telah menengking orang-orang yang kebingungan itu dengan katanya, apa yang kamu tunggu? Bila mereka terhenti dengan berita Nabi mati, tunggu apa lagi? Mereka menjawab, Rasulullah SAW telah dibunuh. Rasulullah mati dah. Anas menjawab, apa gunanya hidup selepas ini? Bangun, mari kita mati bersama-sama sebagaimana matinya Rasulullah SAW. Jangan, biar mati dengan Nabi, kata Anas bin An-Nadar. Dia kemudiannya menentang musuh sehingga gugur syahid. Seruannya telah memulihkan semangat sahabat untuk terus berjuang. Tersiar berita ini meredakan serangan musuh. Bila dengar Nabi mati, dia sebar tu menyebabkan musuh reda. Kerana sebahagian daripada mereka menumpukan kerja mencincang dan mengeluar mayat-mayat para syuhada untuk melepaskan geram. Keadaan ini memudahkan Rasulullah SAW bergabung dengan bala tentera yang berpisah darinya. Bila Ka'ab bin Malik melihat Rasulullah SAW masih hidup, dia terus melaung untuk memberitahu kepada para sahabat yang lain bahawa Rasulullah SAW masih hidup. Tetapi Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya supaya diam, agar musuh tidak dapat mengetahui di mana baginda berada. Ka'ab bin Malik nak beritahu Nabi hidup. Nabi kata diam, jangan beritahu, siap. Perkara ini sangat penting bagi taktik peperangan dan menyusun langkah bertindak semula. Langkah untuk bertindak semula. Akhirnya 30 orang sahabat telah berjaya untuk bersama-sama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengambil langkah mengarahkan tentera supaya berundur ke arah satu teluk di Bukit Uhud bagi menyusun tindakan baru. Lalu Nabi membawa sahabat yang bersama dengan dia yang jumlahnya 30 orang berundur di teluk Bukit Uhud. Jadi belakang Bukit Uhud ni dia curam, tak boleh naik macam kota belakang Bukit Uhud. Di depan dia datar boleh naik, belakang dia curam macam kota. Lalu Nabi pilih tempat yang berteluk di Bukit Uhud. Cara yang dia ambil berjaya untuk menyelamatkan keadaan. Ini satu strategi yang baik untuk menyelamatkan keadaan. Walaupun musuh cuba menghalangnya, Abu Sufyan dan Khalid bin Walid dan anggota pasukan mereka memintas untuk mengambil tempat yang lebih tinggi. Dalam peperangan zaman dulu, berebut tempat tinggi. Tempat tinggi mudah nak serang musuh. Tetapi mereka gagal. Kerana Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat di kalangan muhajirin memintas lebih awal dan memaksa pasukan musuh turun ke bawah bukit. Jadi puncak bukit dikawal oleh tentera Islam. Mencincang dan mengeluarkan mayat para sahabat. Apabila mereka sudah gagal untuk menghapuskan kekuatan bala tentera Islam, bahkan tidak berani lagi untuk terus menyerang. Tak berani nak serang lah musuh. Bila Nabi ambil kedudukan baru, tiba-tiba mereka mengambil peluang untuk bertindak ke atas orang-orang yang sudah mati syahid. Lelaki dan perempuan bersama-sama mengelar, mencincang dan mengiris mayat para syuhada dengan memotong hidung, telinga, kemaluan dan sebagainya untuk dicocok dan dibawa pulang bagi menjadikan kemegahan. Kerak telinga, kerak hidung, kerak kemaluan, cocok balik. Cincang mayat Hamzah, bapa saudara Rasulullah SAW, di mana Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, membelah dada dan mengambil hatinya untuk ditelan
kerana terlalu geram, tetapi tidak berjaya melakukan sepenuh kehendaknya kerana Allah tidak mengizinkan kerja demikian. Tak izin oleh Allah Ta'ala. Abu Sufyan mencabar apabila tentera musyrikin mengambil langkah untuk berundur. Abu Sufyan naik ke atas bukit dan melaung. Adakah Muhammad masih ada? Abu Sufyan panggil, Muhammad masih ada? Mereka diam, tidak menjawab. Abu Sufyan memanggil lagi, adakah anak khalifah Abu Bakar masih ada? Mereka juga diam. Abu Sufyan memanggil lagi, adakah Umar masih ada? Mereka juga diam. Ini kerana Rasulullah SAW memerintahkan supaya mereka jangan menjawab. Tetapi Umar tidak dapat menahan dirinya lalu menjawab, wahai musuh Allah, semua yang kamu panggil itu masih hidup. Allah akan meneruskan keburukan kepada kamu, kata Sayyidina Umar. Abu Sufyan berkata, tinggi dan mulia berhala Hubal. Hubal yang paling mulia, paling tinggi. Rasulullah SAW bersabda, adakah kamu tidak mahu menjawab? Mengapa tak jawab? Mereka bertanya, apakah yang mesti kami ucapkan? Sabda Rasulullah SAW, katakanlah Allah yang lebih tinggi dan paling mulia. Allahu a'la wa az. Jawab dia. Kemudian Abu Sufyan berkata, kami ada berhala Uzza, kamu tidak mempunyai Uzza. Kami ada berhala Uzza, kamu tak ada. Rasulullah SAW bersabda, adakah kamu tidak mahu menjawab? Mereka bertanya, apakah yang mesti kami ucapkan? Sabda Rasulullah SAW, katakanlah Allah menjadi pelindung pada kami. Jawab begitu. Kamu tidak mempunyai pelindung. Abu Sufyan berkata lagi, hari ini adalah ganti hari Badar. Peperangan itu silih berganti, yakni menandakan kita sama saja. Bukan mesti kamu benar, kerana kamu juga kalah. Umar menjawab, orang kamu yang terbunuh masuk surga, dan orang-orang kamu yang terbunuh masuk neraka, kata Sayyidina Umar. Kemudian Abu Sufyan berkata, silalah datang dekat kami, wahai Umar. Sila mari. Rasulullah SAW bersabda, pergilah dan lihat bagaimanakah kedudukan mereka. Sayyidina Umar pergi dekat musuh. Lalu Umar radhiyallahu anhu pergi mendekati tentera musyrikin. Abu Sufyan bertanya, wahai Umar, adakah benar Muhammad telah berjaya kami membunuhnya? Umar menjawab, tidak, dia mendengar apa yang telah kamu ucapkan. Sebelum berundur, Abu Sufyan melaung dengan katanya, kami berjanji mahu bertempur pula di Badar tahun hadapan. Rasulullah SAW memerintah supaya salah seorang sahabatnya menjawab, ya, kami bersedia menerima janji itu. Kita lawan pula tahun depan di Badar. Nabi suruh jawab. Peranan para muslimat, sahabiyat radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.